Warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini. Alhamdulillah kerana terus bersama dengan saya. Alhamdulillah juga kerana terus share, terus like, terus subscribe. Terima kasih yang berada di YouTube channel, Facebook channel, di Twitter kita. Terima kasih yang share, yang like, yang retweet. Malam ni insyaAllah dia bila kita tak ada cerita sangat tentang politik, dia biasalah dia orang ni dia tengok topik juga menarik dan sebagainya, tapi tak apa. Macam saya selalu kata kan tuan-tuan, tak ada orang tengok kita pun kita tetap on, tak ada masalah kan. Sarbusing nak debat. Sarbusing kan, kita tetap on kan, kita tetap on, jalan tetap jalan kan, jalan kita tetap jalan, kita tak ada risau sekejap. Okey, kita tak risau, kita jalan tetap jalan, live tetap live. Bagi saya tuan-tuan, it's essential sebenarnya. Kita di samping kita ada media penerangan yang umum, yang apa orang kata yang official, kita juga kena ada media penerangan yang macam saya lah, dan juga rakan-rakan saya yang lain kan. Hadir, terima kasih. Tolong share tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe, tolong hantar ke grup masing-masing, mana-mana yang nak dihantar tu tolong kan. Dan ialah kita cuba sedaya upaya membantu rakan-rakan kita untuk mengetahui. Kadang-kadang kita tak tahu dengan apa yang kita bagi ini, berkemungkinan apa yang kita usahakan ini berkemungkinan akan membantu kita dalam dalam kita menyebarkan program-program kita, dalam menyebarkan pengetahuan kita, dalam menyebarkan ilmu kita. Kita tak tahu kan, bukan semua mungkin setuju dengan saya dalam semua masa, tapi kadang-kadang bila kita dah pergi rasanya macam ni, okey, baru nampak. Contohnya begitulah. Okey, baik, saya tengah nak betulkan beberapa perkara ni. Alright. Okey, malam ni kita akan berbicara beberapa perkara. Menarik kita belajar undang-undang sikit malam ni insya-Allah. Dan tak apalah, mungkin tak ada topik yang apa orang kata yang hangat, tapi tak bermakna kita tak boleh nak terus pergi live. Baik. Satu perkara ditanya pada saya, sekarang ni walaupun mainkan isu mahkamah telah pun memansuhkan satu section goda isteri orang. Jadi maksudnya kerajaan ini tunduk kepada DAP sehingga itu berlaku. Dia kata macam tu kan. Baik, malam ni kita akan tengok section tersebut. Sebenarnya tak ramai orang tahu section tu wujud kan. Bila benda ni keluar berita hari tu, baru dia orang kecoh. Sebenarnya dia pun tak tahu section ni wujud. Section goda isteri orang itu adalah satu jenayah di bawah kanun keseksaan yang boleh membawa penjara 2 tahun. 2 tahun penjara, I think, dan denda kot kan. Ada rupanya section goda isteri orang tak boleh. Ya, ada. Dah lama dah section tu. Dan satu kes famous tentang section itu adalah berkenaan dengan seorang bekas model, Daphne Eiking. Kalau siapa ingat, itu berkenaan, itu antara selebriti ataupun orang famous yang pernah apa orang kata dibicarakan dengan section tersebut. Lepas ini, dia kata lepas ni boleh goda isteri orang lagi. Okey, kita akan cerita lagi. Dan 10% cukai pembelian bawah RM500. Sekarang ni dia kata, walaupun kata sekarang ni RM500 pun kena cukai. Habis lah kita ni, macam-macam cukai dah kenakan. Dulu hapuskan GST, sekarang cukai macam-macam nak dikenakan kepada. Okey, kita cerita, sabar kan. Ini satu penganiayaan. Okey, satu lagi, cerita lagi. Benarkah pelancong Cina akan dapat warga negara secara cepat? Macam mana ni ni habislah negara kita ni. Ini kerajaan ni madani lah, apa semua inilah ada kerajaan yang menyebabkan ini berlaku. Benarkah sedemikian? Baik. Yap. Okey, sekarang okey. Sekarang okey, sekarang okey dah. Baik, itukah yang akan berlaku? Adakah kerajaan ini macam tu? So malam ni kita akan belajar sedikit undang-undang dan mengetahui tentang perlembagaan, apa sebenarnya berlaku, kenapa undang-undang tersebut dimansuhkan. Jadi tuan-tuan, saya suka orang dengar live saya ni live yang memberikan dia ilmu sebenarnya. Saya suka.
Dan sebab itu orang yang dengar live saya kebanyakannya, majoriti lah yang mana dengar live saya ni orang yang memang betul-betul nak belajar sesuatu. Dan saya pun belajar daripada tuan-tuan juga, tuan-tuan pun belajar daripada saya. Kadang-kadang saya tersilap kan. Sabqul lisan, maksudnya tergelincir lisan saya pun, ada orang tegur, sepatutnya kau sebut ini, kenapa kau sebut ini? Ya, saya tahu kadang-kadang saya silap dan kadang-kadang saya salah tarikh dan sebagainya. Kerana kita terlalu cepat ataupun saya tersilap. So ada orang betulkan, which is good. Terima kasih saya ucapkan. So kita, di samping saya memberi ilmu, saya juga akan mendapat ilmu. Itu yang kita nak. Saya dulu tertarik nak buat live ini sebab saya dengar ada seorang, masa tu Papa Gomo lah kan, dia buat live sebelum ni 2018-2019 dulu kan, dia buat live, kemudian dia maki kerajaan PH masa tu. Dia punya live tu maki hamun, lepas tu cakap macam ni, cakap Melayu macam ni, habislah kita, hancurlah kita, Islam tergancam dan sebagainya. Tetapi dia punya view sampai 5,000. Saya pelik. Dia punya live maki tapi orang suka tengok. Takkanlah aku ni yang bolehlah adalah kebijaksanaan sikit, bercakap pun boleh lah, orang kata sikit tu ada, ilmu sikit tu ada, tak boleh dapat live yang banyak. Jadi saya pun buat live kan. Orang tak dengar kan, saya buat live. Mula-mula tu memanglah tak ramai tengok, 2-3 orang, 4-5 orang, 10 orang. Student naik 100, 200. Dan akhirnya bila dengan usaha tuan-tuan dan perempuan, live ini meningkat. Sebab saya suka penonton saya, dia bijak dalam melihat live kita. Of course orang akan kutuk kita macam-macam. Macam tadi kan, dia kata, ini kaki fitnah. Saya kata, saya kaki fitnah. Kalau saya tak fitnah, bermakna orang yang menuduh saya fitnah itu adalah fitnah. So macam mana kan? Nasib baik saya tak tahu dia, kalau tak saya saman dia kan. Lain kali kalau nak fitnah saya, tolonglah bagi jelas-jelas kan, supaya senang saya saman. Baik, kita mula. Ibnu Riza meninggal dunia. Penyanyi popular era 80-an Ibnu Riza meninggal dunia dari Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis Universiti Kebangsaan Malaysia di Kuala Lumpur jam 3.30 petang tadi. Berita duka cita ini dikongsi rakan artis penyanyi Salwa Abdul Rahman melalui Instagram. 17-12 sahabatku sudah tiada. Semoga arwah tenang dan damai di sana ditempatkan di kalangan orang beriman, tulisnya. Penyanyi rahsia ukiran duka itu dilaporkan kritikal dan masih ditidurkan setelah menjalani pembedahan mengeluarkan air dalam kepalanya pada 2 Disember lalu. Allahyarham, disahkan mengidap kanser limfoma tahap 4 pada Mac lalu. Penyanyi itu turut menjalani kemoterapi RICE di hospital sama. Ibnu juga turut mengalami demam berpanjangan setelah menjalani rawatan tersebut. Sejak disahkan sakit, dia membelanjakan kira RM80,000 bagi menampung rawatan. Penyanyi yang juga terkenal lagu Mimpi Tak Sudah itu difahamkan sudah melakukan kemoterapi sebanyak 9 kali. Ini pertama sekali kita panjatkan apa orang kata doa lah kita doakan semoga roh beliau ditempatkan di kalangan orang beriman dan beramal soleh. Kita kata diterima amalannya dan insya-Allah diampunkan dosanya, dan juga kita harap keluarga beliau tabah dalam menghadapi. Dan Ibnu Riza ni antara artis yang banyak memberi impak dalam career music macam saya ni artis tak dalam kita membesar dengan lagu-lagu Ibnu Riza kan. Jadi kita mendengar dan sebagainya. Ibnu Riza ni antara penyanyi yang saya suka daripada dulu lagi lah. So agak terkejut juga mendengar dia sakit. Daripada tempoh hari saya dengar dah follow dah beliau sakit dan sebagainya. Dan hari ini beliau telah dipanggil oleh Ilahi. So insyaAllah kita doakan semoga beliau ditempatkan di kalangan orang beriman, beramal soleh, dan semoga diberi apa orang kata kemudahan kepada keluarganya, dipermudahkan urusan mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik, semalam kisah polis langgar, ada yang dengar semalam semalam kalau lepas saya cerita bahawa seorang pegawai polis kanan dihadapkan didapati terlibat dalam satu pelanggaran melibatkan seorang pelajar SPM menunggu calon SPM, dan calon SPM itu disahkan mati di tempat kejadian. Dan serta-merta, dan menurut ada cerita mengatakan kakaknya tak sempat nak buat CPR dan sebagainya, dan salah satu punca kematian adalah I think sama ada abdomen ataupun paru-paru dia retak dan sebagainya kan. So ada rakyat menjadi marah, netizen marah dengan kejadian tersebut kerana melibatkan pegawai polis berpangkat kanan. So hari ini langgar lari, pegawai polis akan dihadapkan pertuduhan bunuh Seksyen 302. Pegawai kanan polis yang terlibat dalam insiden langgar lari yang merabut nyawa seorang pelajar di Perak akan didakwa atas tuduhan bunuh. Peguam negara dalam kenyataan ringkas berkata ada cukup bukti dan keterangan untuk mendakwanya atas pertuduhan itu di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan.
AGC berkata pegawai berkenaan perkara tersebut yang bertugas di Ibu Pejabat Kontijen Kedah akan dihadapkan di Mahkamah Magistrate Ipoh esok sebelum kes dipinda ke Mahkamah Tinggi. Untuk undang-undang baru ni, Seksyen 302 bukan lagi mandatory hukuman gantung. Dia bergantung kepada discretion ataupun budi bicara hakim untuk menentukan, tetapi maksima still lagi hukuman gantung. Still lagi hukuman gantung sabit kesalahan. Now, apa perkara yang perlu dibuktikan oleh hakim di dalam pertuduhan itu nanti? Dua perkara paling utama, iaitu ada perbuatan dan ada niat. Sebab beza di antara accident dan juga pembunuhan adalah niat. Accident ni bila kita reckless driving, contoh, ini saya nak bagi tahu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan memandu pada kelajuan 50 km sejam, contoh, di tempat yang 30 km sejam, sepatutnya tempat tu 30 je, tapi tuan-tuan bawa 50, terlanggar, mati orang itu. Itu dipanggil reckless driving, dan tuan-tuan juga boleh dipenjarakan kerana disebabkan oleh pemanduan itu menyebabkan kematian tersebut. Nah, kalau tuan-tuan bawa 25 terlanggar, mati. Jadi dalam keadaan tersebut, berkemungkinan besar tuan-tuan tidak akan kena penjara lah kan. Mungkin ada hukuman lain dan sebagainya. Di kemungkinan ni kena rujuk lawyer masing-masing. Bermakna di sini untuk membuktikan bahawa dia bukan sekadar memandu laju reckless. Ini saya rasa argument lawyer dia akan kata dia bukan ada niat, dia memandu laju, dia reckless. Jadi ini bukan bunuh, ini berkemungkinan accident, kemalangan dia kata. So ini mungkin main argument kepada peguam dia nanti. Nah, untuk membuktikan bahawa ini adalah bukan reckless driving, tetapi ini adalah dendam ataupun ini adalah satu niat, percubaan memang niat untuk membunuh, maka pendakwa raya kena membuktikan bahawa terdapat elemen, terdapat usaha, terdapat terdapat planning dan sebagainya. Ada yang cerita mengatakan, ini cerita sajalah, saya tak tahu betul atau tidak, nanti fakta kes kita akan tahu kemudian, bahawa budak ni dia buat sesuatu, dia ram ke apa ke, menyebabkan pegawai tersebut marah, akhirnya dia langgar, lepas tu dia undur balik. Dia kata macam tu. Mungkinlah cerita-cerita ni macam-macam, macam saya kata, cerita ni macam-macam, tetapi kalau sekiranya itu yang berlaku, maka itu dikira sebagai bunuh. Kan? Sebab perbuatan itu dia bukan sekadar katalah kita langgar yang pertama tuan-tuan, kalau langgar jangan lari. Okay? Itu jangan lari. Itu sendiri dah boleh mengenakan kita kepada satu jenayah yang another jenayah lah. Lepas tu bila kita langgar tu, kita kena turun, kita kena pastikan bahawa tidak ada apa yang berlaku. Kerana kemungkinan besar berkemungkinan itu adalah satu kemalangan. Dan saya nasihatkan juga kalau boleh sekarang ini letak dashcam. Letak dashcam. Dah ke dashcam pun dah murah dah. Dashcam pun berapa je harga sekarang ni. Letak dashcam. Tak payah yang beli harga 900,000 pun. Sekarang ni 200-300 pun saya rasa dah boleh dapat dia dashcam. Kerana dashcam juga memain peranan sekarang ini untuk menentukan. Kereta dah makin banyak, orang makin banyak, motor makin banyak, orang makin ramai. Jadi kemalangan itu prone untuk berlaku. Probability kebarangkalian itu adalah lebih tinggi dan sebagainya kan. Okey, so itu antara nasihat saya lah berkenaan dengan perkara tersebut, Seksyen 302. Kita tunggu nanti keputusan ataupun pembicaraan tersebut. Dia akan memang masa yang lama. It will take years. Ni pemilihan amanah. Tahniah kepada Hazmi Muda. Hazmi pertahan jawatan Ketua Pemuda Amanah. Hazmi Muda kekal mempertahankan jawatan Ketua Pemuda Amanah bagi penggal kedua dalam pemilihan Sayap Parti yang berlangsung hari ini. Senator Dewan Negara itu meraih undi tertinggi dengan 387 undi pada pemilihan Sayap Pemuda. Sementara itu, ada batu tiga Daniel Ar-Rashid Harun Aminah Rashid, gambar bawah, dipilih selaku Ketua Pemuda. Tiga naib Ketua Pemuda adalah Faris Arifin Amartan dan Jeming Hassan. Okey, ini adalah YB batu tiga. Tak ramai tahu yang YB batu tiga ni, Daniel Ar-Rashid ni adalah anak arwah Harun Salim Bacik. Anak arwah Harun Salim Bacik. Kalau kita tengok wajah dia ada imbas-imbas kan. Okey. Pengumuman ini dibuat oleh speaker baru yang dipilih oleh Muhammad Izzuddin Nazaruddin. Terdahulu pengundi pemilihan pemuda berlangsung di Grand Nexus Ballroom Bangsa. Pengundian tersebut memilih 27 ahli jawatan kuasa yang akan memilih pula barisan kepimpinan baru Sayap Parti itu. Sebanyak 577 perwakilan bagi pemilihan kali ini daripada jumlah 840 yang layak mengundi. Sebanyak 5 perwakilan tidak mengembalikan kertas undi. So ini adalah keputusan. Hazmi Muda 300, Daniel 368, Dr. Nesh Nahar 336, Mirzan Majid 319, Fadil Umar 316, Fadli Umar Aminullah 316, Amar Atan 305
Jamil Hasan 304. Fadli Umar tadi ke tadi? Oh tak, okey. Firdaus, Hafiz Roslan, Faris Arifin, Muammar Gaddafi, Muaz Abdullah, Azhar Fakrul ni yang terendah lah kita tengok. Pemilihan hari juga memilih Muhammad Hazmir Subuh selaku timbalan Ketua Speaker Pemuda Amanah, sementara Luqman Fudail dan Haris Omar dipilih sebagai juru audit. Dalam ucapan sulungnya, Hasbi berkata, Kepimpinan baru tidak akan terkopoh-kopoh dalam pelantikan yang melibatkan peringkat negeri. Kita akan kukuhkan Pemuda Amanah di peringkat negeri dan nasional. Kita tidak akan kopoh melantik jawatan kuasa termasuk Ketua Pemuda Amanah Negeri. Baik. So itu antara news mengenai amanah. So sekarang ini, lepas ini adalah pemilihan bagi presiden. InsyaAllah pemilihan bagi presiden akan berlangsung. Presiden, timbalan presiden, naib presiden dan sebagainya. Sebagaimana saya sebut hari itu, bagi Parti Keadilan, kita ni presiden, timbalan presiden, naib presiden, satu ahli satu undi. Bagi amanah tidak. So dia akan, daripada perwakilan tu, dia akan melantik yang top 27 orang. So 27 ini akan melantik pimpinan yang tertinggi di kalangan mereka nanti. Okay, itu that's that. Baik. Ni dah satu cerita menarik ni tuan-tuan. Beberapa hari lepas, minggu lepas ke minggu ni, tak ingat bila lah, Mahkamah Persekutuan telah mengeluarkan satu keputusan bahawa Seksyen 498 Kanun Keseksaan itu tidak berperlembagaan. So soalan dia, Seksyen 498 tu apa is? Seksyen 498 meletakkan bahawa seseorang sekiranya seseorang menggoda isteri orang, Seksyen 498 Kanun Keseksaan, adalah menjadi satu kesalahan bagi seorang lelaki menggoda isteri orang lain sehingga dia bercerai dengan suaminya. Dan kesalahan itu adalah satu kesalahan jenayah yang boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun. Nah, ada orang-orang PN berkata, nampak, inilah dia usaha kerajaan Madani ini yang sekular, yang tunduk kepada DAP. Nampak gayanya mereka nak menggalakkan supaya lelaki boleh menggoda isteri orang. Ada kan, seksyen ini pun kau tak pernah tahu wujud, tiba-tiba kau nak kata macam tu. Baik, kita dengar dulu apa yang alasan. Seksyen 498 dimansuh, tidak boleh dakwa lelaki goda isteri orang. Seksyen 498 tidak lagi boleh diguna pakai dalam prosiding jenayah bagi mendakwa lelaki yang menggoda isteri orang setelah Mahkamah Persekutuan hari ini memansuhkan peruntukan itu. Panel 5 hakim yang diketuai oleh Tun Tengku Maimun, Tuan Mat, sebulan suara mengisytiharkan seksyen berkenaan tidak berperlembagaan kerana melanggar prinsip asas berhubung kesamarataan jantina. Okey. Seksyen 498 melanggar hak wanita bagi kesaksamaan di sisi undang-undang kerana ia hanya memberikan hak kepada suami untuk memulakan prosiding jenayah terhadap individu yang mengganggu rumah tangganya. Panel berkenaan memutuskan demikian setelah membenarkan persoalan undang-undang yang dirujuk soal ahli perniagaan dalam usaha mendapat pengisytiharan bahawa seksyen berkenaan tidak berperlembagaan. Walau bagaimanapun menjelaskan keputusan itu, pihak pokok kuasa untuk kes yang datang bertujuan memelihara pendakwaan terdahulu. Kes-kes dahulu ni yang sebelum ini tak dikira lah, tak kira terbatal. Dengan keputusan itu, panel berkenaan memerintahkan kes tersebut dikembalikan ke Mahkamah Tinggi bagi membolehkan hakim berkenaan membuat pengisytiharan atau perintah berkaitan prosiding yang kini berjalan di Mahkamah Magistrate. Pada Mac lalu, Mahkamah Tinggi Shah Alam membenarkan permohonan lelaki untuk merujuk persoalan undang-undang kepada Mahkamah Persekutuan untuk diputuskan. Panel berkenaan turut dianggoti Hakim Besar Melaya. Lelaki berusia 53 tahun itu didakwa di Mahkamah Magistrate pada tahun 2020 atas pertuduhan menggoda isteri orang di sebuah pangsapuri Selangor pada 2018 setelah suami wanita itu membuat laporan polis. Dia didakwa mengikut Seksyen 498. Ketika membaca penghakiman, Tengku Maimun berkata Seksyen 498 adalah peruntukan undang-undang sebelum merdeka atau undang-undang sedia ada seperti Takrifan 162 Perlembagaan Persekutuan. Beliau menjelaskan 1626 memberi kuasa kepada mahkamah atau tribunal mengubah suai atau meminda peruntukan. Bagaimanapun pada khidmat panel itu, Seksyen 498 tidak boleh dipinda kerana tindakan itu akan mengubah karakter kesalahan dalam pertuduhan. Dalam prosiding itu, peguam-peguam mewakili ahli perniagaan tersebut, manakala Timbalan Paduan Raya Datuk Suyaini Amir Abdul Karim dibantu oleh Yu Jim Siang mewakili pihak pendakwaan. Okey, baik. Apa cerita ni tak faham? Apa cerita ni aku tak faham. Baik, kita tengok dulu Seksyen 498 tu apa tuan-tuan. Baik, kita tengok 498 itu.
Seksyen 498 memperuntukkan kandung seksaan memikat atau membawa pergi atau menahan seorang perempuan yang sudah bersuami dengan niat jenayah. Barang siapa membawa atau memikat pergi seorang perempuan yang menjadi dan ia ketahui atau ada sebab mempercayai sebagai isteri seseorang lelaki daripada lelaki lain atau daripada seseorang yang bertanggung menjaga perempuan itu bagi pihak lelaki itu dengan niat supaya perempuan itu boleh melakukan persetubuhan yang ditegah dengan mana-mana orang atau barang siapa menyembunyikan atau menahan dengan niat itu seseorang perempuan tersebut hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai 2 tahun atau denda atau dengan kedua-duanya. Now, seksyen ini dikatakan bercanggah dengan kesamaratan dalam perlembagaan, iaitu perkara 81. Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan sama rata di sisi undang-undang. Okey. Baik. Now, cerita dia akan jadi sedemikian. Okey, dia macam ni. Seksyen ini diwujudkan antara lain adalah tidak boleh dan tidak dibenarkan seorang lelaki menggoda isteri orang lain sehingga menyebabkan dia bercerai atau sesuatu dengannya atas tujuan untuk persetubuhan haram. Okey. Dan satu kes yang famous saya sebut tadi tentang Daphne Eiking. Daphne Eiking pada masa itu dia sudah bersuami, kan? Kemudian seorang ahli perniagaan bagi tahu dia supaya dia ceraikan suami dia atau berlaku perceraian, dan dia pun ikut ahli perniagaan tersebut. Saya tak tahu detail fakta kes, tapi lebih kurang macam tu. So, bekas suami Daphne Eiking ni saman ataupun buat aduan polis mengatakan bahawa lelaki ahli perniagaan ini telah pun membawa lari isterinya, dan sedangkan pada masa itu dikatakan ada persetujuan dan sebagainya. So, itu adalah kes famous dan dia didakwa di bawah Seksyen 498 ini. Now, persoalan dia, kenapa Seksyen ini dimansuhkan oleh oleh Mahkamah Persekutuan? Seorang lelaki pada tahun 2020 telah didakwa di bawah seksyen yang sama. So, lelaki ini membawa perkara ini di bawah Mahkamah Persekutuan dan menyatakan bahawa kenapa hanya lelaki yang menggoda isteri orang dikatakan jenayah? Kenapa seorang isteri yang menggoda laki orang tidak dikatakan jenayah? Jadi dalam undang-undang tidak boleh ada apa orang kata ketidaksamaan gender di dalam undang-undang. Maksudnya kalau satu undang-undang itu kena pada lelaki, undang-undang itu juga kena pada perempuan. Melainkan undang-undang itu memang khas spesifik kepada gender dia, kepada biologi dia. Itu tak boleh kata apalah. Kan contohnya rogol, kan? Rogol itu khas kepada lelaki saja yang boleh merogol. Perempuan tak boleh merogol. Kerana apa? Rogol itu bermakna masuk kemaluan ke dalam sama ada dubur atau kubul. Kan, dubur ataupun kemaluan, lelaki atau perempuan, itu rogol. Tetapi dalam wanita tak ada. Sebab apa? Dia ada yang itulah, yang alat kelamin itulah, kan. Itu spesifik sebab ada spesifik biologi yang menyebabkan perkara tersebut berlaku. Tetapi dalam kes ini, kenapa soalan dia, kenapa hanya lelaki yang menggoda isteri orang dikenakan hukuman jenayah, tetapi isteri orang yang menggoda lelaki tak dikenakan hukuman jenayah? Jadi mahkamah kata berdasarkan perkara 8 tadi, kesamarataan undang-undang, maka dikatakan begini, okey, betul. Betul bahawa sebenarnya apa orang kata telah berlaku ketidaksamarataan dalam undang-undang. Dan undang-undang ini sebenarnya telah wujud sebelum merdeka lagi. Undang-undang ini adalah undang-undang daripada British dahulu, tak pernah dimansuhkan. Cuma kadang-kadang digunakan di dalam kes-kes tertentu. Jadi ketidaksamarataan tersebut akhirnya telah dibawa ke Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Persekutuan mendapati bahawa ia tidak sama rata. Nah, ada yang kata inilah dia tunduk kepada DAP. Yang pertama, DAP tak duduk sebagai hakim. Ini adalah persoalan undang-undang. Kalau kau tak erti undang-undang, tak payah sembang. Kalau kau tak erti undang-undang, jangan sembang. DAP ni tak ada kena-mengena DAP. Ini Mahkamah Persekutuan, bukan Parlimen. Ini bukan Parlimen yang memansuhkan, tapi lepas ni memang Parlimen akan mansuhkan lah berdasar kepada dapatan ini, ataupun mungkin akan mengubal kepada seksyen lain. Kita terbaca kenyataan Ketua Hakim Negara tadi mengatakan bahawa dia tak boleh ubah kepada dia orang tak boleh, hakim atau mahkamah tidak ada kuasa untuk mengubah perlembagaan atau mengubal undang-undang tersebut, tetapi mereka boleh membatalkan buat sementara dan kembali kepada mahkamah yang sedang membicarakan kes tersebut. Kerana Mahkamah Persekutuan hanya membicarakan seksyen tersebut constitutional or not constitutional. Jawapannya tidak maksudnya tidak bercanggah dengan perlembagaan. Maka bila bercanggah dengan perlembagaan, bila kembali nanti kepada mahkamah yang bersidang, maka berkemungkinan mahkamah itu akan mendapati
bahawa kes tersebut boleh dibuang. So selamatlah dia, kan? So jadi bermakna kerajaan ini menggalakkan suami orang menggoda isteri orang. Kalau kau bodoh tu, kau bodoh seorang boleh tak? Jangan bawa orang lain jadi bodoh, boleh tak? Dalam mana-mana moral sekalipun, ada ke boleh kita goda isteri orang? Moralnya tak payah undang-undang pun memang moralnya tak begitu. Ke kau yang nak goda isteri orang? Dan kau sendiri pun tak tahu sebenarnya wujud section ini, tuan-tuan. Wujudnya section ni lama dah. Saya dah tahu lama dah pasal section ini. Termasuklah section orang bukan Islam adalah satu jenayah. Orang bukan Islam lelaki kahwin lebih daripada satu secara official. Secara official adalah satu jenayah. Sama juga. Ada undang-undang tu. Orang Islam je boleh. Jadi kembali kepada draft board, kembali kepada parlimen untuk nak buat undang-undang baru, atau pulang nak buat balik ke undang-undang ni ke tak nak buat ke, mansuh ke, itu terpulang kepada parlimen untuk menentukan. Tetapi adakah bermakna menggalakkan? Tak juga. Ada undang-undang ni ada je orang buat menggoda isteri orang, betul tak? Berlaku je, tuan-tuan sendiri pun tahu cerita kan. So benda ni berlaku, and it happen. Cuma tak pernah direport sebab orang tak tahu tentang section ini. Jadi tak ada pun undang-undang pun tak menghalang. Dia sebenarnya balik kepada kita. Baru balik kepada diri kita sendiri. Okey. Habis kat situ, tuan-tuan. Baik. Habis. Baru-baru ini juga. Ni saya banyak jawab kes-kes yang orang dok tanya saya kan. Saya jawablah. Ada satu viral kenyataan, ada satu keluar surat lah, tak tahu tuan-tuan tahu ke tidak kan. Keluar surat daripada sebuah kek, sebuah bakery mengatakan bahawa kita tidak dibenarkan menulis Merry Christmas di atas kek kerana itu adalah syarat halal. Yang pertama, surat tersebut tersebar sejak tahun 2021 sewaktu Perikatan Nasional memerintah. Kemudian Menteri Agama pada waktu itu, Dr. Zul sendiri telah mengeluarkan kenyataan bahawa tidak benar, tidak boleh menulis perkataan Merry Christmas di atas kek yang orang beli. Tak benar. Tiada halangan ucapan Christmas atas kek JAKIM. Bahagian pengurusan halal di bawah Jabatan Kemajuan mengesahkan tiada halangan ke atas pemegang sijil halal menulis ucapan perayaan pada kek untuk dibawa pulang oleh pelanggan. Ia berlaku setelah perkeliling dalaman dari kek yang mengingatkan kaki tangan untuk tidak menulis ucapan Christmas pada kek kerana bimbang melanggar persijilan halal syarikat. Sekali lagi ingin dimaklumkan, tiada halangan bagi premis pemegang sijil halal untuk meneruskan sebarang bentuk tulisan berkaitan ucapan. Justru itu semua pemegang saham, pemegang sijil halal, anda dinasihatkan untuk merujuk kepada JAKIM terlebih dahulu jika terdapat sebarang kekeliruan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Naim sebelum ini dipetik media berkata dia tidak mengarahkan bahagian untuk mengeluarkan kenyataan segera berhubung. Dia telah mengarahkan berhubung kenyataan itu. Saya telah mengarahkan Jabatan Halal mengeluarkan kenyataan. Saya juga telah meminta mereka menghasilkan video mengenai isu itu dan memastikan semua orang faham. Tuan-tuan, kalau kita nak faham, ni untuk orang Islam dan juga bukan Islam, halal ini adalah perkara yang dilihat pada ingredient. Kan, pada ingredient dia halal dulu ingredient. So ingredientnya halal, bahannya halal. Ini bukan saya sebut sijil halal, saya sebut umum dahulu. Perkara kalau kita nak tahu tentang apa itu halal bagi orang Islam. Saya tak cerita kosher ni Yahudi. Bagi orang Islam, bahan-bahannya halal. Contohnya kalau daging hendaklah disembelih oleh orang Islam yang menyebut nama Allah. Okey. Kemudian bahan-bahannya halal. Contohnya tidak ada campuran-campuran arak, umpamanya babi, umpamanya dan sewaktu dengannya. Paling mudah kalau beli bahan tu ada tulis halal kat situ. Campuran-campuran kek ke makanan ke halal. Kalau beli mi halal. Kalau dekat kedai, beli ayam dekat kedai orang Melayu. Ini bagi orang bukan Islam lah saya nak cerita. So kalau bahan-bahan itu halal dan juga penyediaan, bahan itu halal dahulu, maka itu halal. Ini saya cerita bahan dahulu. Kemudian kita cerita halalan toiban. Dia halal dan baik. Halal dan baik. Toiban ni maksudnya baik. Maksudnya bukan setakat halal tu saja halal. Penyediaannya pun mesti baik. Baik arti kata bersih. Tidak bercampur. Contohnya kalau masak itu, tidaklah kita masak kuali yang digunakan untuk masak babi, khinzir. Kita masak juga makanan yang halal tadi. Kita guna periuk lain, kita guna utensils yang lain. Penyediaan yang baik. Kita juga dalam keadaan bersih lah. Kita bersih, tempat bersih dan sebagainya. Itu juga dipanggil toiban. So halalan toiban.
Itu cukup tak? Cukup. Nah, timbul persoalan, kalau tukang masak itu bukan Islam, macam mana boleh ke makan? Siapa kata tak boleh? Bak kata anak saya lah, anak angkat saya kan. Bak kata anak angkat saya, dia kata apa? Apa pasal tak boleh? Kita makan makanannya, bukan makan tukang masaknya. Betul lah, kita makan makanannya, kita bukan makan tukang masaknya. Mana ada ini satu penipuan. Mana ada tak boleh? Kan, sepatutnya tukang masak tu mesti Islam. Kalau tuan-tuan pergi tempat yang pertama kali, tuan-tuan tahu ke, sure ke yang masak kat McDonald, KFC, Starbucks tu semua orang Islam? Tuan-tuan sure ke? Kan, tuan-tuan sure ke yang tuan-tuan pergi kedai mamak tu yang masak tu semua Muslim? Tuan-tuan sure ke? Sebab tidak ada syarat kepada halal makan. Itu tukang masak mesti Islam. Tak. Yang syarat halal itu adalah penyediaan. Toiban itu adalah kaedah-kaedah penyediaannya. Ini kadang-kadang orang kita ni salah faham dengan benda ni kan. Sampai ada satu kes dahulu, budak tu pakai salib. Dia pakai salib. Lepas tu dia kena terpaksa dia minta maaf sebab orang duk viralkan dia. Sebab dia pakai songkok kot. Tuan-tuan kalau pergi dekat Bandung kot. Bandung ke Bali? Bali. Kalau tuan-tuan pergi kat Bali, jangan percaya orang pakai songkok tau. Pakai songkok tu belum tentu dia Islam. Sebab songkok itu adalah budaya, bukan agama. Kan dalam kes tu dia pakai songkok lah. So kalau pun dia menyediakan makanan tersebut, dia pakai salib. So apa isu dia? Dalam hal halal, tak ada isu pun. Tak ada isu pun benda tu. Tetapi dijadikan isu. Kerana apa? Kerana orang Islam kita sendiri kurang ilmu tentang perkara-perkara sebegini. Sehingga kan benda yang sebenarnya tak ada isu pun dia orang jadikan isu. Sebab dia tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu benda yang paling asas. Sebab itu saya kata, kalau nak belajar benda ni, belajar benda paling asas. Fardu ain tu belajar dahulu. Kan? Janganlah tengok TikTok, tengok YouTube, tengok benda-benda yang bukan-bukan saja. Yelah, nak tengok tu terpulang pada anda. Tapi sekali-kala, dengarlah ceramah agama, dengarlah ceramah kuliah, dengarlah fardu ain. Dengar benda yang asas-asas dulu. Janganlah dengar perbahasan tentang Allah berada di mana, istawa ke apa. Jangan dengar yang tu dulu. Yang tu pening kau nanti. Tentang perbezaan mazhab. Tak payah. Dengar yang asas fardu ain tu dulu. Halal haram. Dengar yang tu dulu. Dan fardu ain tentang macam mana makanan. Dengar yang tu dulu. Dan dengar daripada ustaz-ustaz yang boleh dipercayai. Jangan dengar ustaz-ustaz tu pula, ustaz-ustaz jenis menyembang lebih-lebih pula kan. Yang ada lah 2-3 ustaz ni saya takkan dengar. Saya takkan ambil ilmu daripada dia. Sebab saya dengar ilmu dia pun saya rasa macam, bukan lekeh, tak ada, dia tinggilah ilmu dia. Tapi saya macam, ni bukan, ni salah ni. Bukan saya kata saya ni pandai sangat, tetapi kita adalah sikit seilmu mengatakan bahawa apa yang dikata tu tak betul. Bukan semua ada. Cuma saya tak nak sebut nama lah. So dalam bab ini tuan-tuan, kepada orang bukan Islam, sekarang kita tahu halal itu pada penyediaan, pada bahan dia. Kalau tuan-tuan nak sedialah macam mana sekalipun. Supaya, kenapa saya nak educate macam ni? Ramai penonton saya ni bukan Islam. Dia kata, terima kasih Is. Selepas ada seorang tu tulis, dia kata, selepas dengar ceramah ataupun dengar Is punya live ni, saya tertarik dengan cerita sahabat-sahabat Nabi, cerita tentang Al-Quran, cerita tentang hadis. Dia kata, ni orang bukan Islam kata. Baguslah. Saya bukan nak convert tuan-tuan, tapi sekurang-kurangnya kalau jangan kita menimbulkan fitnah kepada agama kita. Ini pas buat ni, menimbulkan fitnah. Apa dia buat? Maki hamun. Tuduh orang tu kafir harbi. Tuduh orang Islam tak mengundi yang mengundi PH dengan BN masuk neraka. Itu yang membuatkan orang jauh dengan agama kita. Orang anggap agama kita ni ekstrim. Sebenarnya pandangan PAS itu bukan ekstrim, itu pandangan salah. Dia tak ada istilah ekstrim. Dia pandangan betul tak betul. Pandangan itu salah dan tertolak. Pandangan itu salah dan tertolak. Nak faham Islam dengan cara yang betul, kena cari bukan orang politik. Kita bukan mengasingkan politik daripada agama, bukan. Tetapi bila politik itu digunakan dalam agama, maka di situ mereka akan mencari dalil-dalil. Mereka akan menunggang Al-Quran, menunggang sunnah untuk menjustifikasikan perbuatan. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Kemudian orang Nasrani dan juga orang Nasrani bertanya pada Nabi, kami tidak pernah menjadikan rahib-rahib kami Tuhan. Kemudian Rasulullah kata, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan? Dia kata, betul lah tu, samalah. Benda yang Allah kata, Rasulullah kata, jangan kita memanggil orang mukmin lain dengan panggilan kafir, dengan panggilan fasik, dengan panggilan yang buruk. Kerana kalau mereka tidak fasik, tidak kafir, maka jatuh hukum itu kepada kita. Kan? Tetapi apa yang mereka buat? Kalau tak sokong kita kafir, masuk neraka, jahiliah. Jangan kita memanggil orang mukmin yang lain itu dengan panggilan-panggilan yang buruk.
Tapi kita buat panggilan yang buruk, hina muka dia, hina rupa dia, hina kepala dia, hina telinga dia, hina hidung dia, hina tuan-tuan. Nabi kata apa? Nabi SAW sebut apa? Mereka yang menghina Bilal Ar-Rabah, seorang hamba hitam daripada Utopia. Bila ada seorang sahabat menegur memanggilnya dengan panggilan wahai si hitam, Nabi kata sesungguhnya di dalam jiwa kamu itu ada lagi sisa-sisa jahiliyah, Rasulullah kata. Dan saya kata orang yang menghina fizikal orang lain ni, sesungguhnya di dalam jiwa kamu itu ada lagi sisa-sisa jahiliyah. Ini Rasulullah cakap, bukan saya cakap. Okay, right, thank you. Habis. Cerita cukai. Cerita cukai. Cukai jualan 10% ke atas barangan dalam talian bawah 500 dikenakan mulai 1 Januari. Malaysia akan memulakan cukai jualan sebanyak 10% ke atas barang bernilai rendah, low value good LVG yang akan dijual secara dalam talian mulai 1 Januari 2024. Demikian menurut Jabatan Kastam. Malaysia sepatutnya mengenakan LVG 10% ke atas barangan berharga 500 dijual secara talian bermula 1 bulan April 2023, tetapi telah ditangguhkan oleh Jabatan Kastam pada Mac lalu. Okey. Now, timbul persoalan. Suais habislah. Lepas ni semua barang harga 500 kita bawa beli atas talian, semua kena cukai 10%. Sudah. Mampus kita macam ni, mampus. Habislah kita. Dia cerita lah, relax. Saya terangkan. Yang pertama sekali, sebenarnya, sebelum ini benar, sebarang pembelian secara online dari luar negara, bawah daripada nilai 500 tidak dikenakan cukai. Okay, barang daripada luar negara, bawah 500 tidak ada cukai. Luar negara, kita ingat dulu, bukan talian saja, bukan atas talian, luar negara, atas talian luar negara tidak dikenakan cukai. Now, cukai ini khas untuk pembelian low value goods LVG untuk barang bawah 500 daripada luar negara. Kenapa? Untuk makluman tuan-tuan, barang-barang yang sama yang nilai rendah ni, kan, contohnya benda ni lah, ni barang ni harga bawah 100 dan sebagainya kan, yang ni RM50 saya beli. Ini barang-barang ini sebenarnya kalau dihasilkan secara tempatan sudah ada cukai 10%. Tetapi kita beli barang daripada luar negara, bawa barang yang sama ataupun lebih kurang bentuk ataupun penggunaan yang sama, tak ada cukai. Jadi of course barang daripada luar negara itu akan jadi lebih murah kerana tak ada cukai. Dan yang kedua, ketirisan berlaku. Kita lebih suka membeli barang daripada luar negara daripada membeli barang daripada dalam negara. Kerana of course disebabkan cukai, barang dia lagi mahal sikit berbanding barang luar negara. So daripada situ, kastam kerajaan telah mengatakan, menetapkan bahawa mana-mana barang low good value bawah 500 akan dikenakan cukai 10% pembelian atas talian daripada luar negara. So tempatan tak ada. Pembelian tempatan, barang-barang tempatan low good value ini dah ada cukai 10% itu. Jadi tujuan dia menyelamatkan industri tempatan juga. Saya baru-baru ni terima satu orang kata apa, satu kata-kata lah daripada rakan saya yang buat bisnes. Dia kata, kita orang tak boleh compete dengan barang-barang daripada overseas, daripada China ni, kita tak boleh compete. Kenapa? Memang murah sangat ni. Kita orang tak boleh lawan. Memang murah. Saya kata salah satu sebabnya, contoh TikTok ni tuan-tuan. TikTok ni tak ada base kat Malaysia tau. Dia ada office tetapi base dia dekat Singapura. Apa barang yang kita beli dekat TikTok ni, semua duit pergi ke Singapura. Semua pergi ke Singapura. Jadi kita tak ada cukai, kita tak kenakan cukai pada dia orang. So kalau, dan itu yang Indonesia buat sehingga Indonesia tutup TikTok Shop Indonesia, sehinggalah TikTok setuju letakkan office dia ataupun operasi dia di Indonesia supaya boleh dicukaikan. So sekarang ni Malaysia akan bergerak ke arah itu, menurut Roy Fahmi lah, bergerak ke arah itu supaya kita boleh cukaikan. Kenapa? Kalau kita tak ada pencukaian, di situlah mereka main harga. Sebab itu kita pelik, apa sal online shopping ni terlalu murah. Kita macam kita tengok harga barang sini 4,500, jadi kaca pergi lokal lah kan, 4,500, tapi kita beli dekat online boleh dapat 200 lebih. Pelik kita kan, macam mana? Sebab dia tak ada cukai tu tuan-tuan. Cukai itu dia tak ada, jadi dia boleh main harga kat situ. So siapa yang rugi? Tempatan, penjual tempatan yang rugi. So dengan cara ini dia dah letakkan kembali on the playing field. Itu yang pertama. Nah, dalam masa yang sama juga, kalau kita kata hanya yang yang akan dikenakan cukai 10% ini adalah syarikat-syarikat besar yang berdaftar dengan kastam. Jadi mana
peniaga-peniaga kecil yang berniaga secara secara yang bukan tidak berdaftar dengan custom tidak dikenakan cukai 10% tersebut. Dia hanya untuk syarikat besar yang memang import secara besar, kerana bila mereka import secara banyak, tuan-tuan, di situ dia boleh main harga. Saya tahu, saya jumpa seorang importer daripada China itu. Dia orang kita, orang Malaysia, Cina Malaysia. So saya borak dengan dia, saya tanya-tanya dia macam mana dia buat import apa sebagainya, macam mana dia uruskan apa semua macam tu. Dia kata sebenarnya barang murah because saya beli banyak. Saya beli bulk, kan, saya beli bulk. Lepas tu saya bawa ke Malaysia dan penghantaran dia murah, 4-500 je dalam satu jumlah kuantiti yang banyak. Murah sangat. Jadi bila dia beli banyak, dia jual pun dengan harga yang murah sebab kos dia tak besar. You see macam mana benda ini, dan mereka ini berdaftar dengan custom dan mereka yang dikenakan cukai. Dia kata tak ada cukai. Sebab dia beli barang-barang yang murah. Saya perasan dia beli barang-barang yang murah, low good values. Low good value. Jadi di sinilah kita akan buat good playing field kepada dan menyelamatkan tempatan kita lah. Habis. Tuan-tuan, malam ni tak ada cerita politik sangat kan, tapi ni nak cerita sikit tentang EPF. Dulu kan saya pernah berdebat hebat lah kan, dengan orang yang nak keluarkan duit EPF ni kan. Dia kata keluarkan duit EPF, keluarkan duit EPF, keluarkan duit EPF. Kemudian dia kata kita kena keluarkan duit EPF sebab apa? Kita perlukan duit EPF tu sekarang. Saya kata kalau kita keluarkan duit EPF, kita akan menghadapi masalah. Saya kata negara akan bermasalah, EPF akan menghadapi masalah. Baik kita simpan, sebab kita negara dah buka. Yang sebelum ini negara tak buka, kita faham kita perlukan duit EPF tersebut. Sekarang ini negara dah buka, kita dah boleh kerja, kita simpanlah untuk hari tua kita. Berita baik tuan-tuan, good chance of EPF 2023 dividend beating last year's 5.35%. Ada berkemungkinan besar dividen EPF 2023 akan melebihi dividen tahun lepas sebanyak yang diberikan sebanyak 5.35%. There is a good news for the countries of 16 million employees Provident Fund EPF members set to receive dividends for 2023 within the next 3 months. Based on the EPF investment performance in the first 9 months of this year, most members can look forward to 2023 dividend coming in 5% at least this year. There is a very good chance of dividend at least matching or coming in above last year's 5.35% of conventional savings back of the envelope calculation by the Edge Show. This forecast is based on the Provident Fund's investment performance in the first 9 months of 2023, the fact that overall fund size is growing again without large special pandemic time withdrawal, as well as its past track record. The EPF total dividend payout 2023 even stands a chance of aging past its current record high, which is 56.72 billion in 2021, if the EPF maintains its momentum in the fourth quarter. As it is total dividend payout for 2023 is almost certain to beat 2022's 51.14 billion, last year 45.45 billion, or a dividend of 5.35% was paid to EPF members with conventional saving, while the remaining 5.7 billion or dividend 4.75 paid with Sharia saving. Dividend for Sharia saving may remain muted, however, given that EPF says only 5.5 billion have been generated for the same portfolio. Okay, so ini kita tengok total dividend payout all-time high 56.7 billion in 2021. Though decent, 2023 dividend rate is unlikely to top 6% for the 2021 EPF dividend, a rate of 6.1%. So kita tengok nanti, insyaAllah ada berita baik bahawa dividen kepada EPF itu mungkin akan meningkat sama, at least sama, atau mungkin akan meningkat lebih daripada yang ditawarkan pada tahun lepas, which is a good thing lah, insyaAllah. A good thing dan juga good news kepada kita semua ni sebenarnya, kepada rakyat Malaysia, supaya kita sabar sebenarnya. Kita sabar bila kita buat pulangan tu, ada sebab kenapa kerajaan tak bagi. Walaupun itu langkah popular sebenarnya. Langkah popular adalah bagi je lah. Tetapi dengan pengeluaran bilion tersebut, dia akan mengganggu antara lain yalah, dividen dan sebagainya kepada EPF. Cerita kita. Baik. Timbul satu persoalan ditimbulkan oleh Mas Arianti, Mas Arianti, ahli parlimen Masjid Tanah Melaka. Mengatakan baru-baru ini Tiong mengumumkan sekiranya
pelancong China datang untuk membeli, bukan China saja, seluruh dunia lah, terutama China. Dia kata beli Malaysia dia ada satu skim, Malaysia Second Home. Malaysia Second Home, maka dia boleh dapat PR dengan bayaran tertentu dan sebagainya. So Mas Renti kata ini akan menyebabkan rakyat China nanti akan datang dan jadi warga negara dengan mudah. Fahmi Fazil, Menteri Pelancongan dah nafikan pun. Pengurusi PSC tak patut sebar berita tak benar. Menteri Pelancongan sendiri nak jelaskan. Kalau YB Majlis Tanah masih tak faham. Kalau nak dengar cerita PN bulan Ogos satu kerajaan dah, Fahmi kata. Mas Renti kata, dengar cerita Menteri Pelancongan buat announcement bagi warga negara China yang sertai dan dapat PAS MM2H, Make Malaysia Second Home. Terus layak dapat PR. Wow. Okay. Now, kita baca kenyataan. Menteri Gesa Mas Armiyanti disesat isu dakwaan berkaitan Make Malaysia Second Home. Alright. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Tiong King Sing mengesa polis menyiasat ahli perikatan PN kerana dikatakan menghasut. Ini setelah ahli Parlimen Majlis Tanah Mas Renti mendakwa Tiong mengumumkan warga China yang menjadi program Malaysia Rumah Keduaku akan serta-merta layak mendapat status permastautin tetap PR. Kenyataan berbaur fitnah Mas Renti wajar dikenakan bawah akta hasutan, katanya. Dakwaan ahli Parlimen itu nampaknya berdasarkan pengumuman Tiong pada hari Jumaat bahawa kerajaan memperkenalkan edisi khas MM2H. Edisi khas yang memperkenalkan syarat baru untuk aplikasi MM2H dibagikan kepada 3 peringkat, emas dan perak, emas dan platinum. Peringkat platinum memerlukan pemohon memasukkan 5 juta ringgit ke dalam simpanan tetap FD, yang mana mereka boleh mengeluarkan 50% setelah setahun untuk membeli hartanah atau tujuan pelancongan dan perubatan. Mereka yang layak untuk peringkat platinum juga layak untuk status PR setelah mereka mendapat PAS MR2H. Manfaat PR tidak ditawarkan untuk peserta peringkat emas dan perak. Tiong pada Jumaat berkata edisi khas itu bertepatan dengan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Malaysia dan China. Bagaimanapun dia berkata permohonan untuk program itu terbuka kepada semua negara, rakyat semua negara. Mas Renti dalam catatan di X malam mendakwa bahawa faedah itu khusus untuk warga Cina. Dengan cerita YB Pelancongan buat announcement bagi warga negara Cina. Selain menggesa dia disasat kerana menghasut, Tiong dalam jawapannya kepada Mas menuduhnya mencampur aduk fakta dan menghasut perkauman. Program MM2H bertujuan meningkatkan pemulihan ekonomi Malaysia dan terbuka kepada permohonan dari seluruh dunia. Kenapa Mas Armiyanti mengelirukan orang ramai dengan mengatakan hanya permohonan daripada China saja? Adakah Mas Armiyanti cuba merosakkan keharmonian kaum, katanya? Dia menegaskan bahawa permohonan MM2H perlu memenuhi syarat ketat dan kategori baru serta faedah yang diumumkan bertujuan untuk menarik lebih ramai pemohon. Mas Armiyanti pada Jun memuji pengendalian kerajaan PN yang lalu terhadap MM2H, bertanya sama ada pentadbiran semasa mengkaji bagaimana Thailand, Indonesia dan Singapura mempromosikan versi program mereka. Dia berkata negara jiran lebih agresif dalam kenaikan pangkat mereka sambil turut menawarkan keperluan yang lebih fleksibel untuk bahkan pemohon. Baik. Jadi ada satu skim, Make Malaysia My Second Home, Make Malaysia Second Home, something like that lah. Kan, Malaysia Rumah Keduaku. Ini bukan setakat di Malaysia saja, di Indonesia, di Thailand, di Singapura. Baru-baru ini Singapura telah menawarkan pakej-pakej menarik agar warga-warga asing yang nak menjadi PR, pemastautin tetap di negara tersebut, datang dengan syarat-syarat tertentu. So, sekarang ini pun boleh, memang ada siapa yang nak beli rumah dan sebagainya boleh dapat PR di Malaysia dengan syarat-syarat tertentu. So, Tiong memperkenalkan satu skim. Bagi saya okey skim itu sebenarnya. Kenapa? Okey, kita dengar macam ni. Syarat pertama, dia ada platinum, emas dan perak. Emas dan perak tak dapat PR, tak dapat automatic PR. Tetapi emas ni bukan automatik, dia ada syarat-syarat dia. Salah satu syarat dia di samping syarat-syarat kerakyatan yang lain, yang pertama dia hendaklah meletakkan minimum 5 juta ke dalam fixed deposit. Setelah meletak 5 juta ke dalam fixed deposit, setahun kemudian dia boleh mengeluarkan 50% fixed deposit tersebut untuk tujuan apa? Kita baca tadi untuk tujuan perubatan. Dia kata boleh untuk tujuan perubatan atau pelancongan. Yang dua tu boleh. Selain daripada tu dia tak boleh. Tiba-tiba dia nak keluar 2.5 juta untuk dia nak berfoya-foya, tak boleh. Pelancongan boleh, untuk tujuan perubatan di dalam negara boleh. Now, kenapa? Ni beauty dia, tuan-tuan. Bayangkan katakanlah ini kalau saya nak cerita, kalau tuan-tuan tengok Trump dulu punya video kan, You're Fired tu apa, The Apprentice ni
ada satu rancangan tu, dia buat kasino tu. Dia 2 tim dia buat kasino. So satu tim dia buat kasino dan dia kata siapa profit paling banyak, Trump kata dia akan menang. Satu tim ni dia buat kasino, dia open. Ramai orang datang. Semua orang datang beli ni dan berjudi lah kasino ni. Ada satu kasino ni, satu tim ni dia tak buat macam tu. Dia buat elite kasino. So elite kasino ni hanya mereka yang mempunyai, yang nak bet lebih kurang minimum sekian juta baru boleh masuk, dan dibuat betul-betul elite punya kasino. Akhirnya bila keputusan diumumkan, teka siapa yang dapat paling banyak duit. Jawapannya elite kasino. Kenapa tuan-tuan? Rupanya ramai orang datang, belum tentu mereka ramai berbelanja. Tetapi elite kasino ni paling kurang, katakanlah dia bawa 10 juta, katakan. Dia paling kurang dia akan belanja 10 juta tu. 5 mereka cukup mungkin sama atau lebih daripada 100 atau 200 yang datang kasino biasa. So itu cerita kasino, bukan saya nak cerita pasal judi tu. Tetapi sama juga dengan apa yang Tiong ni buat. Mungkin Tiong ni tengok cerita Apprentice tu kot. So dia nampak ada golongan elit yang tak ramai jumlah dia, tetapi ada. So dia datang ke Malaysia, dia kena nak dapat benda tu, dia bawa 5 juta ringgit. Dia letak, dia park dekat situ. Bila dia letak 5 juta seorang, katakanlah ada 100 orang, 1000 orang, kada berapa tuan-tuan? 5,000 juta. 5,000 juta, 5 bilion ringgit dalam satu sitting. Dan dia kena letak selama setahun. Bermakna kerajaan kita pertambahan 1,000 orang ni ada 5 bilion ringgit minimum. Kemudian setelah itu dia boleh keluarkan 50% untuk perbelanjaan dan juga untuk perubatan di dalam negara. Dia malah merancakkan lagi ekonomi negara. Nah, kalau tuan-tuan perasan, di Singapura, antara sebab kenapa Singapura mempunyai GDP tertinggi di dunia, tuan-tuan ingat apa? Singapura mempunyai GDP tertinggi di dunia. Dia tak ada tanah, dia tak ada sawit, dia tak ada minyak. Macam mana dia ada GDP tertinggi di dunia? Antaranya, Singapura adalah financial hub. Financial hub ni macam mana? Dia ada bank dia di mana orang-orang luar boleh letak duit di dalam negara kita dan di negara mereka dan park dekat situ. Macam Swiss lah, macam negara Swiss ataupun Cayman Island, dia boleh park kat situ. Di situlah kita nampak bahawa mereka ada duit untuk investment. Dan itu kalau kita tengok, kenapa GDP to debt ratio mereka tinggi? GDP to debt ratio mereka tinggi kerana bukan mereka berhutang, tetapi orang letak duit dalam bank mereka menyebabkan kredit mereka naik. Dia macam berhutang, tetapi hutang itu hutang yang baik. Kita pula, kita berhutang, kita belanja. Dia hutang tu, kat belanja, dia letak dalam bank mereka. So dengan cara macam ni, kita entice. Dia bukan 5 juta. Kita tak tahu yang perbelanjaan lain yang dia nak belanja. Yang dia nak labur, itu baru 5 juta. Kita tak main at that level, tuan-tuan. Bagi orang yang mempunyai duit, 5 million is nothing. 5 million is nothing. Tetapi, mesti ada sesuatu yang menarik yang kita nak tawarkan untuk mereka bawa duit mereka ke dalam negara kita. Kita dah ada cuaca yang baik, budaya yang baik, makanan yang sedap, environment yang selamat dan sebagainya. Malah Dr. Zaliha selaku Menteri Wilayah hari ini mengumumkan Kuala Lumpur antara tempat yang paling baik untuk didiami pada tahun 2023 menurut satu laporan. Pun dah ada. Jadi dengan itu, orang influx orang yang akan datang nanti akan ramai. Tetapi orang kata, nanti makin ramai lah orang asing kat negara kita. Tuan-tuan kena ingat, beza pertama, bukan ramai yang akan ada 5 juta ni, bukan senang. Bukan dia kata 5,000. Kalau 5,000 penuh kita punya jalan. 5 juta. Dan orang yang datang yang ada 5 juta ni bukan calang-calang orang, tuan-tuan. Mereka ni bukan calang-calang orang. They are someone yang ada dana, yang ada duit, yang ada connection. Dan bila kita tarik orang yang hebat, orang yang ada connection, someone dekat duduk dalam negara kita, what do you think will happen to our economy? You see, kebijaksanaan. You see, kebijaksanaan, ini tujuan dia. Alright? So, thank you everyone. Thank you. Itu yang menarik lah. Seperti mana yang kita katakan tadi, sangat menarik. Untuk kita adakan. Okay. Baik, sebelum itu, jom Okay. So rasanya ini saja. Terima kasih tuan-tuan. Ni kali pertama saya tak pakai cium mata. Harap biasalah muka saya lepas ni kan. See? Mata saya memang sepet sebenarnya. Sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih 5-6 ribu orang yang menonton kita pada malam ini.
Alhamdulillah, selamat malam saya ucapkan. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.